Assalamualaikum. Baiklah, tajuk pada hari ini kita akan fokus kepada matematik pengguna percukaian. Dan fokus hari ini adalah pengiraan cukai. Okey, hari ini kita akan fokus kepada mengkaji, mentafsir dan juga membuat pengiraan yang melibatkan pelbagai cukai. Okey, sebagaimana yang kita telah pelajari, kita telah belajar 5 jenis cukai. Tapi untuk pengiraan cukai pendapatan, kita telah belajar pada pembelajaran yang lalu. Jadi pada hari ini kita akan fokus kepada 4 jenis cukai lagi. Okey, so kita belajar bagaimana untuk menghitung 4 jenis cukai tersebut. Okey, bagaimana kita nak mengira cukai jalan? Cukai jalan. Macam mana nak kira cukai jalan? Cukai jalan dikira berdasarkan kapasiti enjin kenderaan yang digunakan oleh pemiliknya. Dia berdasarkan kapasiti enjin kenderaan. Okey. So contoh 6 dalam buku teks awak. Okey, jadual menunjukkan kadar cukai jalan motosikal di Sabah dan Sarawak. Encik Chong memiliki sebuah motosikal kegunaan persendirian di Sarawak dengan kapasiti enjin 260cc. Hitung cukai jalan untuk motosikalnya. Hitung cukai jalan. Okey, so 260. Kita tengok 260 ni berada di mana? Berada kat mana? Kapasiti enjin kat mana dalam jadual ni? Okey, so berada dalam kat sini kan? 251 hingga 500. Jadi, cukai jalan dia kena bayar RM30 sahaja. Sebab apa? Sebab tak ada kadar progresif. Okey, so sekarang kita tengok pula contoh yang ada kadar progresif. Okey, contoh 7. Okey, Raja menunjukkan kadar cukai jalan. Okey, panjang cerita dia. Okey, Alan memiliki 2 buah kereta persendirian. Okey, Alan ada 2 kereta. Satu ialah 859cc. Lagi satu ialah 1997cc. Hitung cukai jalan untuk kedua-dua keretanya. Okey, so kita kira yang pertama dulu, cukai jalan untuk 859cc. So kalau awak tengok 859 ada di mana? Okey, so dia berada di ni kat sini kan. 1000cc dan ke bawah. Jadi bayaran untuk kereta tersebut hanyalah RM20 sahaja. Okey, so bagaimana pula kalau cukai jalan untuk 1997cc? Okay, kalau untuk cukai jalan 1997cc dalam jadual ni berada di dia berada di sini, betul? 1997. Kadar asas dia ialah 280. So 280. Dan kadar progresif 50 sen setiap cc yang lebih daripada 1800. So cc dia 1997. Jadi 1800cc dah kira dekat sini 280cc. Jadi baki dia 1900cc tolak dengan 1800cc. Jadi kita akan darabkan dengan 50 sen sebab kadar progresif diletak kat sini ialah 50 sen. Okey, so cikgu kira dulu 280 tambah dengan so yang bahagian belakang ni tambahan progresif dia ialah RM98.50. Jadi RM98.50. Jadi jawapan dia ialah RM378.50. Okey, ini adalah contoh buku teks. Muka surat 114 soalan 6. Okey, Encik Firdaus ni dia ada 2 kenderaan. Satu motosikal dengan 220cc. Dan lagi satu ialah sebuah kereta dengan 1860cc. So, berapakah cukai jalan yang perlu dibayar untuk kedua-dua jenis kenderaan tersebut? Okay, so perkara pertama kita tengok dulu cukai jalan untuk motosikal 220cc. So, dalam jadual ni awak kena tengok 220cc tu berada dalam kapasiti enjin yang mana? Okay, so dia berada di sini kan? Jadi, kalau cukai jalan, kadar asas dia ialah RM50 dan tiada kadar progresif. So, selamat. Hanya perlu bayar RM50 sahaja untuk cukai jalan untuk motosikal tersebut. Okay, yang kedua, cukai kereta
dengan kapasiti enjin 1860 cc. Okay, so kita kena kenal pasti dulu dia berada dalam jadual ni, berada di mana? Okay, dia berada di sini. Jadi kadar asas dia ialah 280. So 280. Dan tambahan 50 sen setiap cc yang melebihi 1800. So 1800 dah bayar sini. So ada berapa lagi balance? 60 kan? Jadi cikgu jalan kira dia macam ni. 1860 tolak dengan 1800. Ada balance 60 cc lagi. Darab dengan 50 sen. Jadi 280 kadar asas. Jangan lupa kadar asas tambah dengan RM30. Kereta tersebut cukai jalan kereta tersebut ialah RM310. Seterusnya kita nak melihat bagaimanakah mengira cukai pintu. Okey, cukai pintu ditetapkan oleh pihak berkuasa tempatan, berdasarkan lokasi dan juga jenis hartanah. Okey, cara nak mengira jumlah cukai pintu. Kadar cukai pintu. Kadar cukai pintu ni ialah kadar yang telah ditetapkan oleh pihak berkuasa. Okey, dan kita darabkan dengan nilai tahunan. Apa yang dimasukkan dengan nilai tahunan ialah anggaran kasar sewa tahunan. Jika sesuatu bangunan ataupun rumah tersebut disewakan, anggaran je lah. Okey, contoh 8. Mariani memiliki sebuah rumah kediaman di Subanjaya. Ni rumah dia lah di Subanjaya. Dia menerima bil cukai pintu daripada Majlis Perbandaran Subanjaya. Diberi bahawa nilai tahunan ialah RM6,580 dan kadar cukai pintu ialah 5% yang telah ditetapkan oleh Majlis Perbandaran Subanjaya. Hitung cukai pintu yang perlu dibayar oleh Mariani. Jadi cukai pintu 5%, kadar cukai pintu ialah 5%, darab dengan nilai tahunan iaitu RM6,580. Jadi ini cikgu tukarkan dalam bentuk perpuluhan. Jadi kadar cukai pintu yang perlu dibayar ialah RM329 untuk tempoh setahun. Seterusnya kita tengok soalan 7 buku teks muka surat 114. Okey, Puan Kim dia memiliki sebuah pangsapuri di Shah Alam. Cukai pintu yang dikenakan ialah 5%. 5% ni ialah kadar cukai pintu yang telah ditetapkan dan sewa rumah itu dianggarkan RM1,500 sebulan. Okay, so kita nak hitung cukai pintu yang perlu dibayar oleh Puan Kim. Okay, so kita tahu jumlah cukai pintu sama dengan kadar cukai pintu. Kadar dia ialah 5% darab dengan nilai tahunan. Nilai tahunan, tapi dalam soalan dia bagi 1,500 sebulan. Ini bukan nilai tahunan. So cukai pintu sama juga dengan kadar cukai pintu iaitu 5% darab dengan nilai tahunan. Sebab tu 1,500 kita kena darab dengan 12 bulan. Sebab kita nak nilai tahunan. Jadi bila kita darab, 5% cikgu tukarkan dalam bentuk perpuluhan. Jadi jumlah cukai pintu yang perlu dibayar oleh Puan Kim ialah 900 setahun. Seterusnya kita akan mengira bagaimanakah mengira cukai tanah. Cukai tanah. Cukai tanah ditetapkan oleh kerajaan negeri berdasarkan lokasi, saiz dan juga jenis hartanah. So cara nak kira jumlah cukai tanah. Kadar cukai tanah, kadar cukai tanah ni memang dah ditetapkan oleh kerajaan negeri lah. Tengok jenis macam yang cikgu cakap tadi berdasarkan lokasi, saiz dan juga jenis tanah tersebut. Kemudian kita darab dengan keluasan tanah. Contoh 9 dalam buku teks awak, Encik Hamid memiliki sebuah rumah berkeluasan 130 meter persegi. Diberi bahawa kadar cukai tanah 0.43. Maksudnya 43 sen setiap meter persegi. Hitung jumlah cukai tanah yang perlu dibayar oleh Encik Hamid. Jadi cukai tanah, cikgu cakap tadi kadar cukai tanah. So kadar cukai tanah ialah 43 sen darab dengan keluasan tanah
130 meter persegi. Jadi cukai tanah yang perlu dibayar adalah RM55.90 setahun. Okay, ini adalah contoh buku teks muka surat 114 soalan 8. Okay, Encik Abdullah memiliki sebuah tanah kegunaan kediaman yang seluas 300 meter persegi. Okey, di Kedah diberi bahawa kadar cukai tanah yang dikenakan ialah 15 sen setiap meter persegi. Okey, macam cikgu cakap ni murahlah sikit sebab mungkin kawasan bukan kawasan yang sedang membangun. Jadi hitung jumlah cukai tanah yang perlu dibayar. Okey, jadi keluarkan formula dia tadi, jumlah cukai tanah sama dengan kadar cukai tanah. Okey, dalam soalan ni kita tahu kadar cukai tanah ialah 15 sen. Dan keluasan tanah yang Encik Abdullah miliki ialah 300 meter persegi. Jadi 15 sen darab dengan 300 meter persegi. Jadi Encik Abdullah perlu membayar RM45 setahun untuk cukai tanah yang dia miliki. Okey, seterusnya yang terakhir adalah bagaimana untuk mengira cukai jualan dan juga perkhidmatan. Okey, untuk cukai jualan adalah berbeza. Cukai jualan mungkin 5%, 10% ataupun kadar-kadar lain mengikut barang. Jadi ini adalah ditetapkan oleh pihak custom. Okey, manakala cukai perkhidmatan 6%. Ini memang dah fix lah kalau kita selalu kalau kita pergi makan, macam cikgu cakap makan secret recipe contohnya. So dekat receipt tu awak akan nampak ada service tax kan. Service tax tu 6%. Itu adalah cukai perkhidmatan. Okey, so contoh 10, Sofia dia menyewa sebuah bilik di Hotel Selesa dengan harga 240 semalam. Semalam 240. Sofia menginap di hotel itu untuk 2 malam. Okey, dan diberi bahawa hotel itu mengenakan cukai perkhidmatan sebanyak 6%. Hitung cukai perkhidmatan yang perlu dibayar oleh Sofia. Jadi soalan ni hanya bertanyakan cukai perkhidmatan. Okay, jadi cukai perkhidmatan ialah 240 itu satu malam. Darab dengan 2 malam sebab 240 ni satu malam. So darab 2 malam. Darab dengan 6% cukai perkhidmatan yang dikenakan. Okey, kat sini 240 darab 2, cikgu dah darab 480. Okey, 0.06 ni adalah cikgu tukar 6% kepada bentuk perpuluhan. Jadi cukai perkhidmatan yang perlu dia bayar adalah RM28.80. Okey, soalan buku teks muka surat 115 soalan 9. Okey, Yi Sun makan malam di sebuah restoran. Okey, ni adalah dia telah makan sepinggan nasi, 2 ketul ayam dan secawan kopi. Jadual di bawah menunjukkan harga makanan dan minumannya. Okey, jadi diberi bahawa cukai itu mengenakan cukai perkhidmatan 6%. Hitung bil Yi Sun. Okey, so cukai perkhidmatan yang dikenakan, okey, RM6 untuk sepinggan nasi goreng, RM10 untuk 2 ketul ayam sebab dia makan 2 ketul ayam kan. So RM5 seketul, so 2 ketul RM10. Dan secawan kopi RM4. Jadi ini adalah jumlah yang dia makan. Okey, darabkan dengan 6%. 6% iaitu cukai perkhidmatan. So RM20 darab dengan 0.06 yang cikgu dah tukarkan dalam bentuk perpuluhan. Okay, jadi cukai perkhidmatan yang perlu dibayar oleh Yi Sun ialah RM1.20. Okay, tapi soalan tak tanya cukai perkhidmatan. Soalan tanya hitung bil Yi Sun. Jadi berapa jumlah Yi Sun kena bayar semuanya. Jadi jumlah bil yang perlu dibayar ialah harga makanan tadi RM20 kan, ni RM20 tambah dengan cukai perkhidmatan yang dikenakan iaitu RM1.20. Jadi jumlah bil Yi Sun yang perlu bayar ialah RM21.20. Okey, itu sahaja pengiraan untuk cukai jalan, cukai pintu, cukai tanah, cukai barangan dan cukai perkhidmatan. Cikgu harap awak semua dapat membuat latihan yang telah diberi. Terima kasih.